My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini untuk kita menatap dan kita membaca, memahami dan kita niatkan, kita doakan Allah izinkan untuk kita beramal dengan halaman 76, halaman terakhir daripada surah Ali Imran. Masya-Allah, kita bersama sudah 76 halaman bersama dengan Ustaz Tarmizi dan Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Ya Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz saya. Alhamdulillah kita berada di destinasi poin akhir, ya, walaupun bukanlah ini segala-galanya, tetapi kita meraihkan, ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala halaman akhir Ustaz. Subhanallah. Jadi dalam ini kadang rasa macam percaya tak percaya Ustaz. Betul. Kita dah belajar memahami dua surah yang hebat ini, surah yang Al-Zahrawain Ustaz. Al-Zahrawain. Dan ialah bila kita sebut Al-Baqarah ni Allah panjangnya, tapi kita berada di akhir Al-Baqarah dah habis, dan berada di surah Ali Imran dan akhir Ali Imran Ustaz. Habis hari ini, subhanallah. Jadi ini sebagai satu, dia kalau orang apa buat pulut kuning ke untuk khatam tu Ustaz, ya. Ini pasal dia sekali dengan tadabbur itu, bukanlah maksudnya kena buat pulut kuning, ya, tetapi kita banyakkanlah bersyukur, bertasbih, tahmid kepada Allah SWT. Mohon juga ampun ya Ustaz, ya, pasal apa ada kesilapan daripada saya, ya, daripada mungkin ada yang kurang kita Ustaz, ya. Moga-moga Allah izinkan lagi untuk kita terus, ya, dengan surah An-Nisa, ya, pada hari esok, dan juga kita sambung dengan surah-surah ke-5, ke-6, ke-7 sampailah 114. Dan ini menjadi rekod Ustaz. Betul Ustaz. Rekod bagi negara Malaysia, bagi dunia kalau tak silapnya, dan juga yang paling pastinya rekod pada saya lah. Sama Ustaz, sama ya, baca dengar yang subhanallah, ya. Kadang-kadang dia kalau baca sendiri tu kalau suara tu pagi-pagi dengan apa sesama kata Syekh Abdul Karim tu, kan, baca tu dia tak satu ayat dah tutup, kan. Tetapi kali ini dengan bacaan yang bagus, ya, dengan kita cuba melihat apakah isinya, moga-moga Allah pimpin kita terus diberi hidayah kepada Allah Subhanahu taala. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan Al-Fatihah. Saya jemput tuan-tuan untuk share di Facebook masing-masing, beritahu pada kawan-kawan alhamdulillah, ya, selesai surah Ali Imran, ya, mungkin nak letak status ke apa ke, walaupun mungkin ada yang kata saya tertinggal lah, tak apa, kan. Kita doakan ini, perkongsian ini, moga yang lain yang tak tahu adanya Quran Time, dah habis surah Ali Imran, boleh tahan tu, subhanallah, dah habis Ali Imran. Jadi mari sama-sama tuan-tuan sekalian kita buka muka surat 76, tapi sebelum itu suratul Fatihah. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, sebelum kita mula baca Al-Fatihah, kita teruskan sebaran kita sebarkan Al-Quran. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang barangkali terlupa Ustaz, ataupun terleka Ustaz, ya Al-Quran Time lah. Jadi dia akan buka balik ataupun mencari episod-episod yang telah lalu, kerana kita hari ini sudah berada di akhir surah Ali Imran. Subhanallah, dua surah yang sangat hebat ini. Jadi kita mula dulu dengan surat Ummul Qura, surah Al-Fatihah, yang kita tak pernah tak baca setiap hari kita baca. Alhamdulillah. Jadi sama-sama kita baca, jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah Al-Azim. Amin ya rabbal alamin. Daripada Al-Fatihah yang kita baca tadi Ustaz, ya, kalau ini adalah halaman terakhir, kalau katakan kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, kita tidak mahu jadi di kalangan orang yang dimurkai, dijelaskan oleh surah Al-Baqarah, ya. Waladhdallin, bukan orang yang disesatkan, yang dijelaskan dalam surah Ali Imran, ya, tentang orang Kristian yang dia rasakan bahawa Nabi Isa ini berkuasa, ya, bukan dengan iznillah, ya, tapi Allah kata biiznillah, maka mereka tersesat, ya, kerana tidak mendapat ilmu yang betul, walaupun amalan orang-orang Nasrani ini memang mantap Ustaz. Mereka sanggup berkorban, ya, sebahagian besar daripada harta mereka. Ketika di luar negara dahulu saya berjumpa ada seorang ni, dia kata dia 20% Ustaz. 20% daripada hartanya itu macam zakat dia. Kita 2.5% itu pun kalau katakan kita dah hisap haul dah cukup. Tetapi dia sampai 20%. Namun itulah cabarannya, apabila ilmu yang betul itu tidak diperoleh, maka ia membawa kepada dal ataupun sesat. Itulah yang kita belajar daripada surah Ali Imran ini. Sudah pun, ya, 194 ayat, dan pada hari ini kita menyambung kepada ayat 195 hingga ke hujung, ya. Apakah sinopsisnya? Mari sama-sama kita perhatikan. Iaitu pada ayat 195 Allah menyatakan balasan kepada orang-orang yang berjuang di atas muka bumi ini, termasuk tuan-tuan yang sedang membaca Al-Quran, bagi semua yang terlibat dalam perkara kebaikan fi sabilillah, ya, yang amat luas maksudnya. Fi sabilillah bukan sekadar berperang, tetapi berjuang di rumah, berjuang di tempat kerja untuk melaksanakan kebaikan. Yang pertama. Dan kemudian pada ayat 196 hingga 200 itu Allah menyatakan tentang orang kafir, orang yang bertakwa dan beriman daripada kelompok ahli kitab, dan balasan untuk mereka ditutup pada ayat 200 itu untuk terus istiqamah, sabar, dan juga bertahan bertakwa untuk berjaya. Jadi ini adalah sinopsis ringkasan bagi halaman 76, halaman akhir bagi surah Ali Imran. Jom kita baca sama-sama ayat 195 hingga ayat 198. Insya-Allah Ustaz, ya. Baik Ustaz. Alhamdulillah, kita nak membaca muka surat akhir surah Ali Imran ini. Kita di muka surat 76, ayat 196 sampailah ayat 198. Jadi mari kita sama-sama baca. Saya nak cuba taranum sikah pula Ustaz. Sikah. Lama tak baca dengan bacaan sikah. Sikah, ya. Cuba saya. Insya-Allah. Okay. Jom kita sikah, taranum sikah, bukan sikat rambut tu kan? Bukan sikat. Dengan nama dia sikah. Sikah tu maksudnya apa? InsyaAllah saat nanti kita akan kongsi secara lanjut tentang taranum sikah tu sendiri. Sifat-sifat dia. Sifat ni macam dia naik turunnya. Betul, ya. Itulah yang saya nak belajar tu. Yeah. Maknanya kalau orang minta saya baca sekarang ni taranum, saya kena tunggu dulu yang subjek tu, ya. Masya-Allah. Baik Ustaz, sila. Ya Ustaz, terima kasih. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semua, kita sama-sama baca, ya. Cuba ikut, cuba alunkan suara kita, gerakkan suara kita, keluarkan suara kita. Tengok satu-satu kan, kat mana saya berhenti, dan ambil balik, ibtidak balik, ya. Sama-sama kita tengok insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا
وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim, itulah bacaan ayat 195 hingga ayat 198 Ustaz ya, yang menutup tirai kepada surah Ali Imran apabila orang-orang ulul albab itu, orang-orang yang sentiasa berjuang ya ataupun membersihkan dirilah ya, orang ulul albab tu orang yang sentiasa membersihkan diri, sanggup berjuang, ada masa menang, ada masa tak menang, tetapi terus membersihkan diri melihat kebesaran Allah Subhanahu taala. Orang-orang ulul albab itu sentiasa berdoa, dan ada banyak doa yang kita belajar pada halaman 75 semalam dan Allah menyatakan fastajaba lahum rabbuhum ya, Allah menjawab, memperkenankan permohonannya dengan berfirman apa, anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ya, iaitu Allah menyatakan aku tidak mensia-siakan amala amilin. Perkataan itu menarik Ustaz ya, pasal amal itu berbeza dengan perkataan fa'ala fi'al ya, iaitu amala ini kalau ikutkan pada mu'jam oleh As-Safahani ada dalam dalam Amazing Quran ini, kata beliau al-amalu itu adalah setiap perbuatan manusia dengan niat serta mempunyai maksud dan tujuan. Ada niat permulaan dan ada hala tuju dia. Berbanding dengan fi'il fa'ala, kerana perbuatan terkadang juga dihubungkan dengan haiwan. Haiwan tu kalau katakan dia makan ke, itu fa'ala, bukan amal dia. Tak mana ada zirafah beramal, tidak. Ya, berbuat ya, diterjemahkan sebagai berbuat, iaitu dia makan, dia minum, berlari semua. Kita boleh berlari, boleh jadi ibadah. Ya, kita boleh jadi amal apabila ia digunakan ke arah tujuan untuk sihat badan, untuk ibadah ya. Kalau kita ke haji tu Ustaz ya, atau katakan ke umrah. Sa'i tu kan kita ada lari anak tu, jadi dapat pahala. Syaratnya ada niat, ada tujuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyatakan orang yang berdoa, yang minta jangan dihina itu, Allah kata la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha, dari kalangan lelaki dan perempuan. Jadi boleh saja Allah habiskan kepada amala amilin, habis ya, tetapi Allah kata daripada kalangan kamu ada lelaki, daripada kalangan kamu ada perempuan. Pasal apa? Pasal ada orang yang dia mempersoalkan, dia kata saya ni orang perempuan. Kan, dia tak macam lelaki solat berjemaah kat masjid. Kemudian apa lagi, dia semayang penuh 30 hari, saya cuti contohnya kan. Jadi ada orang yang dia rasakan bahawa
ganjaran saya nanti dekat akhirat berbeza ke? Ya, kata Allah sebenarnya laki ada caranya. Itu sebabnya dalam Al-Quran Ustaznya ada beza lelaki dan perempuan dari segi sembahyang berbeza. Tanggungjawab suami isteri berbeza. Kan? Suami pergi cari nafkah, isteri tak wajib. Kalau dia nak cari pun suami tak boleh paksa ataupun ambil bahagian itu. Ya, apalagi bezanya dari segi harta pusaka, ya, dari segi dalam sosial masyarakat, kepimpinan, dari segi syariah, kesaksian, beza lelaki perempuan. Tetapi akhirnya ke satu tempat, namanya adalah syurga. Ya, Allah beri peluang dua-dua sama walaupun tugasnya berbeza. Jadi lebih kurang macam ni lah Ustaz. Kalau kita lari dekat yang padang stadium tu, kan ada orang yang duduk kat depan, ada duduk kat belakang. Betul, kan yang bulat tu. Jadi kalau dulu saya ingat kan, duduk depan. Dia lebih cepat menang kan. Tapi sebenarnya ukurannya sama je kan. Jadi Allah beri kepada lelaki boleh mencari nafkah, itu buat peluang buat pahala. Ibu-ibu di rumah ya yang masak ke kemas rumah, pahala subhanallah ya. Jadi dua-duanya sedang berjihad, sedang berjuang. Yang penting atas dasar iman ya. Allah menyatakan ba'dukum mim ba'd ya, sebahagian kamu daripada sebahagian kamu. Maksudnya satu lelaki sokong yang si wanita, yang si isteri menyokong suami, bekerjasama. Pasal apa? Pasal kita lemah Ustaz. Ya. Pasal kita lemah, tak boleh buat semua perkara. Falladzina hajaru, dan bagi orang yang berjuang. Ya, pasal mengapa kena sokong menyokong ini? Kerana bila hajaru, kita berhijrah. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ya. Tapi bagi kita mungkin kita tak perlu berhijrah secara fizikal, tapi kita berhijrah daripada yang kurang baik kepada baik. Yang baik kepada lebih baik. Macam Ustaz mengajar ataupun berkongsi makhraj. Kan? Semalam huruf fa, ya. Hari ini huruf apa Ustaz? Hari ini insya-Allah kita akan tengok sambungan lagi Ustaz. Sambungan kan. Jadi maksudnya ada penghijrahan kan. Sebelum ni mungkin main sebut je. Ini dah tahu dekat mana keluar dia, akan perbaiki bacaan tu. Jadi kalau dah biasa papa ya, betul lah, papa tu takkan fa kan. Jadi berhijrah kepada fa pula selepas itu bukan mudah Ustaz kan. Kalau dah biasa papa ya, katakan apa istilahnya, kalau kat sini ada perkataan yang fa apa Ustaz dalam muka surat ni? Mula-mula fastaja. Fastaja ya, tajam. Fastaja. Masya-Allah. Kalau dah biasa nak hijrah itu bukan mudah. Dah tabiat kan? Tabiat. Jadi kalau itu hijrah yang kita buat untuk daripada tak biasa baca Quran, hari ini setiap jam tuan-tuan di rumah baca Quran, itu hijrah ya. Kalau katakan perlu berhijrah daripada tempat yang tak baik kepada tempat yang baik kerana nak mencari redha Allah, Allah kata wa ukhriju, kalau orang zaman dahulu itu dikeluarkan daripada negeri mereka, wa udhu ya, disakiti. Ya, disakiti. Pasal apa istilah udhu daripada perkataan adha ini, disakiti maksudnya mereka ini dikutuk, dikecam ya, dibaling dan sebagainya. Allah tidak menggunakan perkataan fi sabilillah, Allah kata fi sabili. Maksudnya apa Ustaz? Dia antara jalan, kalau katakan jalan Allah dengan jalanku, yang lebih dekatnya ialah jalanku. Allah mengiktiraf bahawa tuan-tuan yang berhijrah ya, yang sanggup keluar daripada kawasan untuk dapatkan, ada kawan-kawan kita yang mesej dia kata saya terlibat dengan apa tempat kerja yang ada arak contohnya. Ada yang kerja dekat bank yang ada riba contohnya kan. Jadi dia kata saya kena keluar. Itu bukan mudah, bukan mudah ya, tapi kita doakan tuan-tuan kerana nak mencari sabili, perjuangan Allah ini. Ataupun kalau lagi di sini waqatalu wa qutilu, mereka ini membunuh dan terbunuh pada jihad. Allah kata, menarik Ustaz, menarik sangat. La ukaffiranna anhum sayyiatihim. Subhanallah. Semalam kalau tuan-tuan di rumah tengok balik kepada ayat 193, kita minta ya, kalau tengah-tengah tu faghfir lana rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina ya wa tawaffana ma'al abrar. Satu, faghfir lana, tutupkan dosa kita ya, lindungi ya, lindungi. Kalau wakaffir anna ini, kalau kafara itu ada biji benih kan, kemudian kita tutup. Itu namanya ialah wakaffir anna, maksudnya kesilapan kita dia tutup teruslah. Pasal kadang-kadang kita mungkin disembunyikan tapi bau busuk daripada maksiat itu ada orang boleh detect, ada orang boleh kena pasti. Jadi minta tutup jauh-jauh ya. Jadi kat sini Allah tak kata Allah ampunkan saja. Allah cakap kat sini iaitu apa? La ukaffiranna anhum sayyiatihim.
Perkataan anhum itu penting Ustaz ya. Yes, yes. Anhum tu maksudnya jauh daripada orang tu. Maksudnya orang lain ataupun kesilapan kita yang lepas-lepas, what I did lah sama tu kan, yang teruk-teruk itu, nauzubillah min zalik, kita akan dijauhkan. Allah akan tutup, jauhkan daripada kita, dan Allah kata apa? Wala udkhilannahum, aku masukkan ke dalam mereka itu ke dalam jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min indillah. Ganjaran ini hanya min indillah, dari sisi Allah saja. Maksudnya bukan sekadar tutup. Tutup tu kira satu rahmat dah Ustaz. Betul. Tapi dah tutup bagi pula syurga. Bagi syurga. Allah. Ya, jadi inilah Allah yang Ya, Maha Penyayang, yang inginkan kepada kita terus berjuang. Kalau kata kadang-kadang rasa sakit sikit ya, udzu fi sabili itu biasalah kan ya, bagi ibu-ibu, ayah, bagi pemimpin yang ada. Kadang-kadang orang lain udzu macam Nabi lah Ustaz ya. Bila Nabi suruh untuk bertahan tapi rupanya ada yang tak ikut arahan, kalah ya, itu adalah satu perkara yang menyakitkan Nabi, sahabat di Madinah itu. Tetapi itulah jalan untuk perjuangan ya, ibu-ibu di rumah, ayah-ayah yang ada, untuk pemimpin, kerana Allah kata wallahu indahu husnus sawab ya, ini sebaik-baik pahala ganjaran dari Allah. Dan ketika nak menuju ke akhirat itu, kita biasalah kita tengok kat tepi-tepi ramai orang rasanya macam dia tu tak sembahyang, tak pun baca Quran, tapi berjaya je kan. Allah kata la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad ya, jangan kamu terpedaya pergi balik ya, ataupun istilahnya di sini oleh kegiatan orang kafir yang di seluruh negeri ini yang cuba nak taqallubu itu, nak bawa kita kepada kekufuran. Ini yang Allah beritahu pada ayat 196. Pasal nak sampai ke akhirat tu jauh kan? Ya, jauh tak jauh tu bergantunglah kan. Tapi selagi kita hidup ni, kita ada keinginan ya. Kadang-kadang rasa dah ibu-ibu dah 20 tahun basuh baju ke ataupun lipat baju ya. Yang bekerja dekat pejabat ke 20 tahun rasa macam alah dah letih lah kan. Ingin juga kan yang senang-senang macam orang lain. Kalau ia halal okey, tapi jangan terpedaya. Kerana apa? Apa yang ada di dunia ini Allah kata mata'un qalil ya, iaitu mata' ini maksud lainnya kat sini kesenangan kan. Kalau kita ada macam telefon ke, ada cangkul ke kan, itu namanya mata'. Mata' ni adalah alat. Apa yang ada kat dunia ini adalah alat. Kita bukan guna semua pun. Dah guna letak tepi je. Jadi apa yang ada di dunia ini sedikit. Thumma ma'wahum jahannam, bagi orang kufur itu dia dapat sikit je sebenarnya. Tapi dia menuju kepada ma'wahum ya, maksud daripada awa tu maksudnya tempat berlindung, jahannam. Allah ya, jadi tak berbaloi lah Ustaz ya, wa bi'sal mihad. Inilah yang Allah ingatkan pada ayat 197 agar kita jelas dan padu keyakinan kita untuk berbuat baik dalam kekurangan, kalah, letih, lemah, mengantuk Ustaz ya. Kena terus juga sikit ya. Itu yang kita membawa kepada perkataan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataannya istajaba ataupun jawaba, yang bermaksud memperkenankan, menjawab ya. Siapa yang jawab dalam ayat ke-195? Allah SWT ya. 43 kali disebut di dalam Al-Quran. Jadi apakah manfaat kita tahu perkara ini? Maksudnya setiap kali kita berdoa Ustaz, kalau ia datang daripada hati yang bersih, insya-Allah Allah jawab. Betul Ustaz. Syaratnya kita kena bersihkan. Pasal kadang-kadang ada orang cakap saya dah berdoa tapi tak jawab-jawab pun. Itu dia cakap tu pun dah lambang dia tak bersih. Kan? Dia kalau orang yang bersih macam Nabi Zakaria ya, dia berdoa, ya Allah, aku tahu, aku mohon kau tak pernah pun mensia-siakannya kan, dalam surah Maryam, dalam surah Ali Imran. Doa perkataan tu kena jaga. Pasal apa? Pasal kadang-kadang mungkin sudut cara kita melihat tu kotor. Jadi keluarlah perkataan yang kotor, kata Allah dah penatlah doa banyak sangat tak dapat pun kan. Itu pasal sebenarnya doa ini bukan sekadar apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita perlukan, dan yang lebih tahu adalah Allah SWT kan. Kalau Nabi perlukan kemenangan Uhud itu, tapi Allah kata no kan. Pasal apa? Nak bersihkan dulu ya, itu yang kita belajar. Allah nak bersihkan orang-orang beriman agar tak payah kena bersih dekat akhirat nanti. Allah Rabbi ya. Dan itu juga untuk tuan-tuan, kita baca Quran ini pasal nak bersihkan. Penat boleh tahan penat Ustaz kan. Bukan tak penat, saya yakin tuan-tuan pun ada masa tersengguk-sengguk depan TV tiba-tiba dah out fighter kan. Tapi tak apa, kita berehat sebentar kalau tuan-tuan penat ya. Kita sambung balik semula selepas ini. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.
adalah tarbiyah dari Allah. Apakah kita akan sabar ataupun sebaliknya, kesenangan yang datang selepas kesusahan semuanya adalah nikmat dari Tuhan. Silakan Ustaz Fazrul. Subhanallah. Dapatkan yang original. Subhanallah, itu antara lirik nasyid daripada kumpulan Raihan Said yang sangat memberi inspirasi kepada kita bahawa dalam kehidupan kita tak lari daripada ujian. Cabaran dalam kehidupan kita. Maka ada masa senang, ada masa susah. Betul Ustaz. Maka Allah gilirkan. Betul Ustaz. Janganlah kita bila saat senang kita happy, kita lupa siapa yang memberi kesenangan. Lupa masa senang, tapi bila susah baru kita ingat siapa pemilik kita. Jadi jangan biarlah masa senang, masa susah Allah lah tempat kita bergantung. Saya. Amin. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, jangan lupa untuk bergabung dengan kita, platform-platform rasmi kita, Facebook kita Sahabah Al-Quran My #Quran Time dan juga My #Quran Time. Kita juga ada akaun YouTube, Telegram dan Twitter. Apa dia akaunnya? My #Quran Time Official. Dan juga boleh bergabung dengan kita di Instagram kita My Quran Time Official. Kita mensasarkan kalau boleh menjelang hujung tahun ini Ustaz, ada 100,000 orang yang berada di Sahabah Al-Quran Time. Jadi kita kalau ada yang tertinggal, ada yang kongsi semangat, pengalaman, ya. Sekarang ini sekitar 60,000 orang. Jadi kita jemput tuan-tuan, ajak sahabat-sahabat join, ya, ikuti grup ataupun kumpulan Sahabah Al-Quran My Quran Time. Betul Ustaz. Mungkin boleh kongsi Ustaz apa pengalaman sudah dua surah yang berlalu ni, kenangan pahit, kenangan manis barangkali, kongsikan dengan kita insya-Allah. Dan kita nak terus mempelajari ataupun mengulang kaji tajwid kita. Sebab apa saya sebut ulang kaji Ustaz? Sebab kita dah belajar dulu saat masa sekolah dan sebagainya. Jadi yang ini kita kira ulang kaji lah, di samping memang ada minggu ulang kaji. Tapi pelajaran-pelajaran ini kita nak ulang kaji dan kita nak semak, iaitu makhraj asy-syafatain, iaitu makhraj antara dua bibir, iaitu antara dua bibir keadaan tertutup, iaitu huruf ba dan juga huruf mim. Makhraj dua bibir dia panggil. Iaitulah kita nak fokus hari ini ayat 195, iaitu huruf ba. 195 huruf ba, iaitu panjang ayat dia, banyak sekali huruf ba dekat situ. Yang pertama kita dah jumpa mula-mula sekali, fastajaba. Huruf dua bibir kita, ab kan, ab tutup mulut saya, ab. Maksudnya kita bincang ni tempat keluar dia, belum sifat dia lagi. Dia ada sifat qalqalah antaranya ab. Contoh kan, tapi ini tempat keluar dulu huruf dia, ab kan, ataupun mim, ba ma. Contoh kan. Jadi itu tempat keluar bagi huruf ba. Ada yang panggil ayah baba, ada kan, baba kan. Dia baba dengan ba. Dia maksudnya bila baca Al-Quran tu jangan kita tegak sangatlah. Fastajabalahu. Allah Akbar. Jadi kita condong sedikit. Sikit, jangan banyak. Kalau banyak dia jadi meluap pula. Fastajabelehum. Allahu Akbar. Tapi ada juga qiraat yang jenis melewat. Ada dipanggil imalah. Kan? Wa qala rkabu fiha bismillahi majri. Maksudnya ada tempat yang kita imalah, ada tempat yang tak boleh imalah. Tak boleh lebih-lebih imalah. Dan jangan terlalu tegak sangat. Fastajabalahum an. Allahu Akbar. Baku sangat tu. Kita dengar penat rasa. Jadi fastajaba baba bakul balik, contoh Ustaz. Balik ya. Jadi tak ada yang panggil balik, jom balik, tak ada. Jom balik. Okey. Jadi bila baca Quran jadi kurang tepat. Tabat yada, Allahu Akbar. Jadi boleh sedikit demi sedikit yang kita pelajari ni, kita kongsi ni, boleh baiki. Boleh apa orang kata, perkemaskan bacaan kita. Satu hari nanti kita jumpa insya-Allah. Ya, dengan bacaan yang bagus ya, dan kalau tak bagus pun tak apa, kita terus belajar bersama ya. Dan ini yang kita ingin teruskan, perjuangan untuk kita membaca dan kita memahami ya, seterusnya kita mengamalkan bersama insya-Allah. Ustaz, kita akan menyambung daripada sebentar tadi kita dah habis baca sehingga ayat yang ke-198, tapi kita tak tengok lagi apa isinya. Tapi kita selepas ini nanti kita akan sambung kepada ayat 199
hingga ayat 200. Betul, Ustaz. Iaitu pada ayat 198 ini bila Allah menyatakan lakinil ladzina taqau rabbahum, ya, Allah mengingatkan balik ganjaran bagi orang yang bertakwa. Ya. Jannatun tajri min tahtihal anhar, ya, jannah yang ada bawahnya sungai, khalidina fiha, kekal dalamnya, ya. Dan bila cakap tentang kekal ada sungai, maksudnya Ustaz memang kalau pergi ke, kalau kita dah bincang sebelum ni, kalau pergi hotel ke apa, Yes, kan biasanya cari pool, cari kolam, Kalau boleh nak yang ada kolam dalam bilik tu, Ustaz. Oh, dalam bilik kan. Kolam dalam bilik pun dah Allahu gembira. Akbar. Belum lagi dapat sungai. Betul, Ustaz. Kan, sungai. Subhanallah. Ni sungai sendiri bukannya tepi sungai kan. Kongsi-kongsi dengan orang. Itu tak berapa best kan. Ini memang khas Allah untuk kita. Subhanallah. Ya, jadi ini ganjaran Allah beritahu pasal bercakap tentang di syurga ini, Allah cakap nuzulan min indillah. Subhanallah. Ya, ini adalah anugerah, kurniaan daripada Allah. Kalau orang cakap kalau kita tengok dalam sungai di dalam syurga ada sungai contohnya. Ada daripada madu lah, daripada susu, kemudian ada buah-buahan. Yang kita duduk buah-buahan datang Allah gitu kan. Itu adalah penerangan yang kita boleh bayangkan. Tapi sebenarnya bagaimana dalam hadis Nabi menyatakan tentang syurga itu mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, ya, dan juga kita tak, dia punya hati kita pun tak pernah bayangkan. Betul. Ya, kita tak pernah dengar daripada Allah sendiri, tapi ada salamun qaulam Mir Rabbir Rahim. ya Rabbil Rahim. Itu yang tak pernah didengar. Mata pun kita tak pernah kan. Kalau kita cakap dah sana cantik, lawa, kita hanya dapat bayangkan ikut mana pengalaman kita lah. Kalau tuan-tuan yang dah pernah sampai ke tempat yang hebat-hebat, bolehlah kata wah hebatnya kan. Tapi kalau macam saya Ustaz, sikit je tempat. Sama, Ustaz. Ya, Ustaz, ya. InsyaAllah nanti, Ustaz. Kita harapnya kalau tak di sini di sana. Betul, ya. Ustaz. Allah. Jadi ikut kepada pengalaman kita, tapi Allah cakap bahawa melangkau daripada apa yang pernah kita tu. Jadi bila Allah menggunakan perkataan nuzulan min indillah, maksudnya apa? Nuzul itu kalau orang Arab saya, kalau dia datang tu dia bagi halwa ataupun pembuka selera tu kan. Itu sebelum dia bagi makanan yang utama, nasi mandi ke kambing tergolek ke apa sebagainya tu, ya. Yang awal itu, yang makanan awal tu namanya nuzul. Nuzul. Jadi apa yang Allah terangkan dalam al-Quran ini sebenarnya adalah nuzul. Oh, subhanallah. Permulaan. Belum lagi main course. Belum lagi makanan utama yang kita akan kecapi di akhirat. Allah beritahu ini agar apa? Agar kita tahu bahawa anugerah ataupun permulaan itu pun dah indah dari sisi Allah. Apa lagi yang lebih baik? Wa ma indallahi khairul lil abrar. Ya, Allah kata apa? Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, abrar, iaitu apabila mereka berjuang. Seperti mana yang kita baca panjang dalam surah Ali Imran, juga al-bir ini juga disentuh dalam surah Al-Baqarah. Dan di ayat 199 ada kesimpulan penting pasal surah Ali Imran ini bagi orang-orang Kristian. Bukannya kamu semua akan masuk neraka kalau kamu ikut pada, kalau rasanya kamu ni nak kembali balik kepada Allah, ikut pelajaran. Allah ingin tekankan kepada orang-orang Nasrani, orang Kristian yang rasanya bahawa saya memang beriman betul-betul pada Allah, ya, cuma saya mungkinlah dulu lahir dalam agama Kristian, ada tak peluang? Jom kita tengok ayat 199 dan diakhiri dengan ayat 200 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz. Jika tak silap tuan-tuan dan puan-puan, jika tak silap saya Ustaz, di akhir Al-Baqarah dulu saya juga yang baca Ustaz. Subhanallah. Jika tak silap lah, rasa macam ada tanda ni kan. Dan sekarang saya berada pula di akhir Ali Imran Ustaz. Mudah-mudahan ini bukan pengakhiran buat saya Ustaz. Izinkan untuk kita terus dalami dan pelajari lagi 600 muka surat 604 muka surat ini Ustaz. Dan siri ini Ustaz akan ditonton harapnya insya-Allah 5, 10, 20, 30, 100 tahun daripada sekarang. Betul Ustaz. Harapnya kalau ada orang tanya apalah tadabbur bacaan terbaik ayat 200. Betul, Ustaz. Ada orang Kristian yang cakap macam manalah harapan saya ini. Dia tengok ayat 199, dia tengok dengar suara ustaz. Allahu akbar. Amin. Dan dia akhirnya masuk Islam. Subhanallah. Mudah-mudahan Moga-moga tuan-tuanlah yang sama-sama berkongsi selepas ini. Betul. Jom kita baca bersama. Baik, jom kita baca ayat yang terakhir dalam surah Ali Imran insya-Allah. Nak cuba dengan taranum jiharkah Ustaz, dan penutup itu dengan bayati Ustaz. So ada 2 lagu lah. Kita cuba insya-Allah. Cuba sahabat-sahabat semua ikut sama-sama baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ
خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Surahul Azim, Ustaz, ayat ke-200. Ya, Ustaz. Maksudnya surah Ali Imran kita selesai. Allahu Akbar. Dan ini sebagai anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, benarlah kata-kata Allah. Dan dua ayat yang akhir ini Allah menceritakan pada ayat 199 ya, iaitu dan sesungguhnya di antara ahli kitab. Yes, bukan semua ahli kitab ini teruk, ada di kalangan mereka beriman pada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada mereka kerana mereka merendah diri kepada Allah. Khashi'ina lillah. Ya. Mereka ini rendah diri, la yashtaru nabi ayatillahi thamanan qalila, mereka tidak menjual menggantikan dengan manfaat-manfaat individu personal mereka. Maka apakah yang Allah kata? Innallah, ataupun bagi mereka ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka adalah ganjaran yang amat besar, memperoleh pahala yang di sisi Tuhan. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi Allah amat cepat, Allah tak lambat-lambatkan perhitungan. Buat baik walaupun sedikit, tuan-tuan hari ini baca beberapa ayat, Allah beri balasan cepat di dunia dan di akhirat. Ya, apatah lagi di akhirat, Ustaz ya. Dia bila pergi ke baru ni saya pergi ke KL Tower kan. Bila kena beratur je kan, beratur je pun dah boleh tahan. Kemudian saya ada pergi hotel baru ni kena beratur sampai wife saya yang beratur kan. Pasal saya daripada sini kan TV Hijrah pergi ke sana. Kena beratur sampai dekat 2 jam. Masya-Allah. 2 jam tu pun rasa boleh tahan tu. Sejuk tu ada aircon. Ya. Tapi cuba bayangkan kalau kena beratur di akhirat nanti kan, kena check banyak sangat ni yang kosong-kosong ni kan. Tapi Allah cepat ya, Allah cepat menguruskan yang baik cepat. Okey, ni cabarannya Ustaz kalau yang tak baik itu cepat. Ya, itu lebih mencabar lagi. Jadi cepat untuk orang baik-baik ni, kalau nak masuk hotel cepat sedap kan. Lambat tak best kan. Tapi kalau katakan nak pergi mana yang tak best Ustaz? Pergi tempat yang tak best lah kan. Yang itu kita kalau boleh nak lambat kan. Jadi bagi tuan-tuan yang sedang berbuat kebaikan, ambil masa berjuang ya, transformasi hijrah dengan al-Quran yang ada, mengambil pelajaran sikit demi sikit. Betul, Ustaz. Sebenarnya Allah tidak akan tinggalkan perkara itu ya. Dan bercakap tentang ahli kitab masuk Islam ini Ustaz ya. Saya masih ingat lagi ketika tahun sekitar 2001-2002 lah ya, saya ada terlibat dengan satu program dekat luar negara dulu, di US dahulu, dan ada seorang ni dia dulu minister ataupun kira father lah dalam agama Kristian, dia masuk Islam. Subhanallah. Namanya Yusuf Estes. Waktu tu dia bawa kaset dengan tape video ni, waktu lama ni lah kan. Dia bawa dan dia jual, dia bukan jual, dia bagi free. Bagi free, siapa nak bagi sumbangan. Okay. Kemudian dia cerita apa? Dia duduk Texas, panas kan. Rumah dia tak ada aircon. Rumah dia tak ada aircon. Jadi anak beranak dia pun masuk Islam. Jadi anak dia kata pasanglah aircon abah kan. Dad lah kan, dalam masa ni abah dia dah terjemah lah ni Ustaz ni, bukan dia cakap begitu. Pasanglah aircon kan. Panas dekat Texas. Kalau tuan-tuan yang ada pernah pengalaman, Ustaz pernah ke Texas Ustaz? Taxi belum, Texas belum. Okey, taxi. Okey, baik. Jadi kata si Yusuf Estes ini ketika dia berkongsi itu, dia kata tak apalah kita tak payah pasang aircon. Dia kata kalau panas kita pergi ke supermarket, kita ambil sejuk je tu, dah habis, okey kita patah balik rumah. Pasal apa? Dia tak nak pasang aircon, elektrik banyak, pasal dia nak gunakan semua duit itu untuk buat tape dan juga yang video tape itu untuk dakwah. Subhanallah.
Dia kata untuk dakwah kita tak boleh dah, pasal dulu dia Kristian, semangat dia dalam berdakwah itu kuat. Bila dia nampak cahaya dalam Al-Quran, dia kata sampai tak nak pasang aircon. Subhanallah. Saya rasa ya Allah, saya kalau tak pasang aircon kalau dekat California tu pun tak berapa panas pun dah tak tahan. Ini Texas. Ya. Jadi nak ceritanya apa, bahawa ada orang yang bila membaca ayat 199 ini khashi'ina lillah, dia amat merendah diri, khusyuk. Awal-awal dia kaji Quran pasal nak lawan Islam. Tapi akhirnya dia kata bahawa betul lah kan, betul, dan akhirnya dia masuk Islam. Sekarang ni dia dah mengislamkan ramai orang di US tersebut, dan kita doakanlah ya agar dia terus istiqamah. Dan juga kita juga ada tanggungjawab sebagaimana kita belajar dalam surah Ali Imran, latubayyinunnahu, ya kita kena jelaskan. Pasal kalau kita tidak jelaskan, khuatir Allah gelarkan kita menyembunyikan kebenaran. Dan untuk perjuangan ini, apakah yang Allah simpulkan pada ayat 200? Ini nasihat penting sangat untuk kita terus berada pada prinsip mengikut kepada Ali Imran, keluarga Imran, iaitu Imran dan isterinya Hannah dan juga anaknya Maryam berasaskan kepada kebenaran prinsip yang betul, sehingga mereka itu diangkat oleh Allah SWT dalam Al-Quran di akhirat nanti. Harapnya kita juga, Ustaz, ya. Apakah formula tersebut? Ayat 200. Mari sama-sama kita baca sekali lagi. Sadaqallahul azim, sekali lagi untuk surah Ali Imran ayat terakhir. Silakan. Okey, baik. Ayat 200, Ustaz, masya-Allah, ayat akhir surah Ali Imran, sahabat-sahabat Al-Quran semua, mari kita ayat 200 ini kita cuba dengan menjawab, insya-Allah, saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Begitulah bacaan ayat 200. Ustaznya, Ustaz mengulangkan dua kali sebentar tadi sebagai penekanan bahawa untuk kita menjiwai kepada surah Ali Imran ini ialah kita perlu menyahut seruan daripada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kalau ayat pertama daripada surah Ali Imran ini, Ustaz, Alif Lam Mim, saya tak tahu, Allah yang tahu. Jadi orang beriman ini selalu kita nak dia amanu itu maksudnya iman yang kuat tu. Ya. Kalaupun hari ini mungkin macam nipis kulit bawang ke kulit apa pun, tapi Allah tetap panggil dengan wahai orang-orang yang kuat imannya, isbiru, ya. Jadi kita pada kali pertama Allah panggil ini, ataupun kalau Allah panggil wahai orang beriman, kita kata ya Allah, moga-moga akulah orang yang kuat imannya itu, ya. Kalau memang aku tak tahu ya Allah untuk kuat prinsip al-haq dalam kebenaran ini, tetapi engkau ajarkan dalam surah Ali Imran ini, Allah turunkan al-Quran sedikit demi sedikit ini, kita belajar satu halaman demi satu halaman, harapnya kitalah orang yang kuat iman kita, ya. Jadi Allah memberikan formula 4 perkara yang perlu kita buat untuk maintain, untuk kekal pada perjuangan hingga berjaya. Yang pertama, isbiru, bersabarlah.
Apa maksud sabar? Bukan sekadar kita duduk diam, duduk kat rumah, goyang kaki, sabar je lah. Itu bukan. Sabar ini maksudnya kita berusaha bersungguh-sungguh. Tuan-tuan yang berada di rumah terus committed membaca Quran, terus jaga solat, terus mengingatkan kepada infak, buat amal, mencari nafkah. Isbiru. Dan isbiru ini bukan seorang, ramai-ramai. Maksudnya kita kena ingatkan masyarakat, ahli keluarga kita bersabar, satu. Wasabiru maksudnya ialah mengingatkan, ya, saling mensabarkan, ya, mengingatkan orang lain sesama ahli keluarga. Pasal apa? Pasal sabar ini, kalau kita seorang sabar Ustaz, ya, kita optimum lah kalau kita berenang betul-betul ni, kan. Tapi orang lain tak sabar, kan, sabar je lah, dia akan tarik kita ke bawah. Dia akan tarik kita ke bawah. Jadi wasabiru itu yang kedua, itu saling mengingatkan atas kesabaran. Ya, jangan beri peluang. Kalau ada di kalangan kawan kita kata saya tak sabar dah, saya nak give up contohnya, kita kena selamatkan dia. Ya. Pasal apa? Pasal kalau tidak, kalau ramai sangat orang yang give up, kita pun sekali akan ditarik ke bawah. Itu yang berlaku dalam satu organisasi. Bila ada orang mula mengeluarkan perkataan yang negatif, dalam surah Al-Baqarah kita dah belajar, counter balik, ikuti dengan perkataan yang baik, ya, bahawa sebenarnya kalau dalam surah Al-Baqarah tu, yang sedikit boleh mengalahkan yang banyak. Ya, maksudnya kita walaupun sikit boleh, kita boleh berjaya. Cakap begitu. Ya, yang kedua. Dan yang ketiganya apa yang perlu kita buat? Warabitu. Warabitu itu maksudnya ialah kita bertahan. Ya, kalau katakan tentera di medan perbatasan itu, dia kena, kan, soldier on, istilahnya, ya, kena bertahan. Jangan lembik, kan. Kalau dia lembik itu, dia depan lembik, frontliners lembik, belakang macam mana? Ya. Jadi ini perkara yang Allah ingatkan. Yang ketiga, wattaqullah. Bila kita dah sabar, saling mengingatkan, saling kita bertahan, itu kena bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takwa ni hahuna, dia urusan di hati. Jadi hati kita itu yang selalu kena mohon pada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, kami ni dah sabar dah ni, kan, harapnya masih kuat lagi, tolong kami, ya, dan bantu kami irtibat ataupun tolong bantukan kami ini untuk bersatu, ya. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Inilah mesej yang penting bagi para pemimpin, ya, tuan-tuan sebagai pemimpin, tuan-tuan sebagai ibu, ayah, adik-adik yang berada di rumah. Perkara ini perlu kita beri perhatian, ya. Umat Islam yang beramal dengan Ali Imran ini optimum segala apa yang ada. Itu namanya sabar, ya. Bukannya kita ikut jelah, ya, sekadar, apa istilahnya, sekadar, ya. Itu bukan ciri daripada Al-Quran, ya. Ada orang kata sekadar tu pasal wasatiyah, kan, pasal kita ummatan wasatan. Tidak, ya. Ummatan wasatan itu ditunjukkan oleh Nabi memang buat yang terbaik, ya, tetapi dia tidak ekstrim, ya. Dunia dia hidup macam biasa, ya. Dalam masa sama dia fikir sampai ke akhirat. Dia baca Quran, dalam masa sama dia berfikir tentang alam, ya. Bila tengok pada alam, dia dialurkan pada Quran. Jadi itu namanya umat yang seimbang dunia sampai ke akhirat. Moga-moga Allah izinkan kita misalnya beramal dengan surah Ali Imran. Kita lihat resolusi akhir kita. Mari sama-sama. Pada ayat 196, kita terus beramal sama ada ketika senang ataupun susah. Itu yang disampaikan pada ayat 196, bila orang-orang yang kufur itu, mereka masih lagi menunjukkan cabaran, terus beramal. Yang pertama, pada ayat 196 juga, jangan mudah terpedaya dengan keindahan hidup di dunia yang sementara. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru, ya. Dan ketiga, bina sabar, ya, dan keteguhan dalam hidup. Isbiru wasabiru warabitu, ya, dan wattaqullah, agar kita berjaya. Inilah satu ayat 200 ini, satu daripada 40 tempat di dalam Al-Quran bila Allah menyatakan formula untuk berjaya dunia dan akhirat. Kita doa sama-sama, dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم saat ini ya Allah kami di akhir surah Ali Imran. Dua surah kami telah pelajari ya Allah. Dua surah yakni Al-Baqarah dan juga Ali Imran telah kami baca dan fahami ya Allah. Maka ya Allah, jadikanlah sedikit semangat kami ini ya Allah, memberi kekuatan dalam hidup kami
Untuk kami terus bersahabat denganmu ya Allah. Untuk kami terus bersahabat dengan Al-Quran ya Allah, kalammu ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, fasihkan lidah kami membacanya ya Allah, pagi, petang, siang dan malam. Lancarkan ya Allah bacaan kami, mata yang tidak jemu memandang dan membaca Al-Quran, telinga kami, telinga yang suka mendengar alunan bacaan kalammu Al-Quran. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kurniakan kesabaran buat kami di saat kami ditimpa musibah. Kurniakan kesabaran buat kami di saat kami ingin melakukan kebajikan. Kurniakan kesabaran kepada kami untuk kami senantiasa taat kepadamu ya Allah. Perkenankan doa kami ya Rahman wa ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Allah memberikan kita peluang Ustaz. Moga-moga Allah kabulkan doa kita terus istiqamah bersama dengan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran sebagai zahrawain, dua hiasan untuk kita, dan moga-moga Allah berikan pada kita semua dapat berkongsi lagi dan lagi ya, satu platform wakaf untuk ummah. Tuan-tuan dijemput untuk sertai, sama-sama kita bergabung ya. Kita sama-sama kerana bercakap tentang perjuangan Al-Quran ini, ia adalah perjuangan insya-Allah untuk ummah, bersama ummah, dari ummah. Dan saya doakan pada tuan-tuan terus bergabung lagi pada hari esok. Kita masuk kepada surah An-Nisa. Subhanallah. Dan lebih daripada itu, kita akan berulang ya, secara ulangan pada jam 5, pada jam 10 malam ini dan juga 6 pagi ya, untuk menyimak kefahaman dan bacaan tuan-tuan. Rancangan ini dibawakan khas oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan, yang mengharapkan tuan-tuan terus istiqamah bersama Al-Quran dan terus menjadi la'allakum tuflihun. Al-Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.